إلى بركة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين شيئا لله ولنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن صعبا سهلا إن شئت سهلا. اللهم يسر ولا تؤسر. اللهم فكرنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang mulia dan berhormati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Utamanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin daripadanya dapat sama-sama kita hadir dan berada di dalam sebaik-baik tempat dan sebaik-baik majlis. Terima kasih ya Allah, beri peluang sekali lagi. Terima kasih ya Allah, beri kesehatan dan kesihatan. Terima kasih ya Allah, izinkan kita dan dengan kehendak kuasa-Nya menghadirkan kita di dalam sebaik-baik tempat dan sebaik-baik majlis. Kami minta ya Allah, kehadiran kami pada malam ini kehadiran yang diberkati, kehadiran yang bermanfaat,
yang memberi faedah besar untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. InsyaAllah kita sambung kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 5, pendahuluan, penghujung kepada pendahuluan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid darin amin. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan. Wa ma kuntum tastatirun, kamu semasa dunia tidak tertutup, tidak tersembunyi pun di saat mengerjakan kejahatan. Tersembunyi daripada apa? Daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu, Allah bersyukur, dan segala mata kamu, kata Allah, dan segala kulit kamu. Tidaklah kamu tersembunyi semasa kamu buat keburukan, kejahatan semasa atas dunia. Tak dapat nak sembunyi dah, melainkan disaksikan oleh siapa, kata Allah? Sam'ukum, pendengaran yang di telinga kamu, dia jadi saksi. Absarukum, penglihatan, iaitu mata kamu, jadi saksi. Wajuludukum, kulit kamu, kulit kita pun akan jadi saksi di saat kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak belajar ni, kitab nombor 1 dia akan bahas mengenai 7 anggota: mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 anggota. Ya, semua 7 anggota tu dia boleh jadi saksi apabila kita buat perkara yang tak betul. Apabila kita buat perkara yang tak betul, kulit-kulit kita, kan kulit semua, kulit akan jadi saksi, kata Allah. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Tak dapat kalau kamu nak sembunyi di sana buat jahat, buat benda yang tak elok, buat benda yang tak halal, tak payah nak cari macam mana ni supaya tidak ada saksi. Macam mana ni supaya tak sampaikan kesalahan, nak buat salah. Macam mana supaya terselamat esok-esok daripada kesalahan. Kata ulama, tak ada jalan, satu je jalan. Sembunyi macam mana pun, bijak macam mana pun, perancangan hebat macam mana pun, kita buat jahat rancang betul-betul ni supaya orang tak tahu ni, supaya tidak tertangkap ni, supaya orang tak nampak ni. Kita buat betul-betul. Dan kata nombor 1, cara dia nak selamat. Apa dia? Kamu tak boleh buat kejahatan tu. Jangan buat tak selamat selalu lah. Walau guna apa cara sekalipun, kalau buat tak selamat selalu dah. Dah kenapa tak selamat? Mata kita tengok kiri kanan, mata itulah yang jadi saksi. Habis itu tak utuh kita ni kulit, kita nak pergi ke mana? Takkan nak pergi tanpa kulit. Bukan gua-gua ni, cabut belakang jalan tempat lain, sebelah. Tak boleh, bukan ular sawah je ni, kulit besar ni kulit buah kita. Jadi tak dapat melari daripada satu je cara, melainkan apa dia? Sama sekali meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa, setiap saat, setiap ketika dia bersama dengan kita. Siapa dia? Saksi. Allah Masya Allah. Tapi begitulah kita ni. Dia kata baik, tak baik juga.
Dia sekejap baik, sekejap jahat. Yang baik sombong-sombong sentiasa malaikat, yang jahat sombong-sombong syaitan. Manusia tengok-tengok. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia jahat. Dan kebaikan manusia ni, kalau dia baik, dia boleh pergi lebih mulia daripada malaikat. Siapa? Para anbiya, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Tapi kalau dia jahat, dia lebih jahat daripada syaitan. Itu manusia. Sebab apa? Contoh Fir'aun sabar mengaku jadi Tuhan. Syaitan tak berjata mengaku. Dan sahabat tak macam nampak tengok-tengok. Tetapi kalau tak kena cara, jahat sungguh-sungguh. Nampak tengok-tengok. Tapi kalau kena cara, dia paling baik sekali di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiap-tiap tempat tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat, selagi menyebut hamba akan 7 fasal. Selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Jadi cerita, itu cerita pendahuluan. Pendahuluan ni kak tubuh badan kita ni cukup dah. Ada saksi laka. Cuma ada kalanya kita lalai, ada kalanya kita ikut nafsu. Tahu dah Allah nampak, mereka tahu dah salah ni buat juga. Sebab apa? Sebab benda salah ni sedap, benda salah ni rasa, benda salah ni bersikap keseronokan dia segera. Kalau benda taat, keseronokan kegembiraan dia tertangguh. Yang sebab tu walaupun kadang-kadang nampak dah Allah, seolah-olah tahu dah Allah tengok kita, tahu dah benda ni Allah layan, tapi oleh kerana keseronokan kesalahan tu bersifat segera, manusia sanggup buat salah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil naru bisyahawat, dipagari neraka itu dengan perkara yang sangat-sangat disukai oleh nafsu syahwat manusia. Keinginan manusia, apa yang dipagari syurga itu Allah buat pagar syurga, perkara yang sekira-kira sangat-sangat digemari oleh keinginan manusia. Itu pagar neraka. Itu pagar neraka. Nampak dah sedap nak neraka ni, pergi dekat seronok ni, sedap ni. Inilah patut diutamakan. Yang kita dekat-dekat hakikatnya, yang kita dekat dengan benda-benda seronok tadi tu, di sebalik keseronokan yang sementara, di sebalik kegembiraan yang sementara, kelazatan yang sementara tu apa dia? Neraka. Itu diistilahkan. Buat pagar neraka dengan benda sedap-sedap. Supaya tahan juga tipu kan. Letak roti gardenia kat dalam tu, sedap ni. Daripada macam pisang kat luar tu, nak juga roti gardenia jaya-jaya. Tapi roti gardenia tu kakak tipu tak. Sedap tu masuk kakak. Allah, Masya Allah. Ayat sebut mengenai 7 tu pendahuluan mukadimah kepada kita menawar bagi hati. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Baru nak masuk bab pertama. Dia ada 3 kitab. Yang pertama dia bahas bab 7 anggota. Yang kedua dia bahas mengenai 10 sifat yang keji yang wajib dibersihkan daripada hati. Kitab yang ketiga dia bahas mengenai 10 sifat yang terpuji yang perlu disemai dan disuburkan di dalam diri. Kitab ini dia bahagi 3. Nak bicara bab mata, bab telinga, bab mulut, bab tangan, kaki, perut, kemaluan, 1 kitab. Kemudian nak bicara bab hati, di sana macam mana dia boleh jadi hati yang jahat, kemudian nak obat dia macam mana, itu kitab lain. Yang kedua, macam mana menghiasi hati ini supaya jadi hati yang comel di sisi Allah, dan nak hidupkan dia sebagaimana yang diberikan oleh Allah. Yang itu yang terakhir. Belajar 3 perkara ini cukup dah, insya-Allah.
insya Allah cukup dah untuk asas ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak, cukup dah. Tuan-tuan tak belajar lain pun tak apa. Belajar cukup untuk belajar, manakala untuk amal, yang tu lain cerita. Nak amal tu payah, belajar insya-Allah tak lama ni, rasa 3, 4, 5, 7 tahun dia. Sekejap ya, nak amal tu lama lagi. Kalau banyak umur 2, 3 tahun nak amal dia. Yang jadi 5, 7, 10 tahun tu sebab sebulan sekali. Cuti sekolah balik kampung pula tak biasa pula. Jadi lama. Allah Akbar. Baik, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Pernah belajar kita? Mata yang Allah buat untuk apa? Macam mana nak terima kasih? Pernah belajar kita? Tangan yang Allah buat dia guna untuk apa sebenarnya? Untuk akhirat macam mana nak guna? Untuk dia dunia macam mana nak guna? Dan perkara yang salah dalam dunia tak boleh nak guna dia ni. Masa mana aku tak boleh nak guna dia? Dan masa mana aku dikira betul-betul berterima kasih dengan anggota yang Allah Ta'ala beri. Tak cukup, Alhamdulillah. Itu puji, bukan syukur lagi. Baru puji baru. Tak betul-betul berterima kasih. Baik, pasal yang ada padanya 7 pasal. Pasal yang pertama pada menyatakan mata, termasuk mata. Ketahui olehmu, ilam. Ketahui olehmu. Kamu tu siapa? Banyak kali dia sebut, siapa kamu ni? Apabila dalam kitab sebut ilam, ketahui oleh kamu, yakni utlub wa ta'allam hatta ta'lamu. Kamu kena cari, kamu kena belajar sehingga kamu reti, sehingga kamu pandai bab tu. Utlub, ketahui ini maksudnya macam mana nak tahu? Kamu kena cari, kamu kena belajar sehingga kamu betul-betul tahu. Ketahui olehmu. Mu tu siapa? Mu tu semua manusia yang Islam. Tak kira pangkat, tak kira kedudukan, tak kira kekayaan, tak kira kesihatan, tak kira jantinan. Mu apabila sebut mu, kamu siapa? Aku tuan pengarah, kena belajar. Dan kenapa aku kena belajar? Sebab mu tu masuk tak? Betul lah, kalau cakap mu tu aku dah ketahui oleh mu, bukan ketahui oleh orang-orang yang miskin tak? Ketahui oleh orang yang rendah saja pangkat tak? Ketahui oleh kamu. Bila sebut kamu, kata ganti nama yang ketiga, maka tak kira siapa, asalkan kita ni manusia, asalkan kita ni Islam, asalkan kita ni angkir balik, maka wajib ketahui oleh kamu, kena belajar sehingga kamu erti faham betul-betul bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau. Mata Allah jadikan untuk engkau kerana beberapa faedah. Bukan kata apabila kita ada mata ikut aku, anak tengok kat mana dah mata aku. Tak, sebagai ulama sebut, bukan mata kita, Allah beri pinjam. Nak mengaku kita apa? Dia beri pinjam. Dia sumpah motosikal yang beri pinjam kat kita. Ambil motosikal ni. Lepas tu tukar lama, tak tukar lama. Lepas tu guna sama, guna lah bila-bila. Mati yang ambil balik. Mati orang ambil balik. Bukan kita. Cuma guna. Apabila dia beri guna, kamu nak guna untuk aku. Tengok tempat jugalah. Kalau kamu salah guna dengan aku nak tanggung tak nak macam tu. Jadi dia letak syarat. Apabila Tuhan letak syarat, dia ikut syarat dia. Sebagaimana mata yang Allah Ta'ala beri ini, ada Tuhan dia. Sebab tu berlaku perselisihan di kalangan ulama dari segi boleh tak kita ni saing ke tak. Tanda-tanda kat orang, apabila saya meninggal, saya nak derma mata saya 2 biji ni kat kira sebelah.
kita dilemu anggota, organ dan sebagainya kepada orang lain. Yang biasa organ lah, organ dalam. Biasanya mau pinggang, sebab mau pinggang ni kalau tak ada satu boleh hidup lagi. Biasa mau pinggang. Jadi sebagai ulama dan kalau guru saya dia memberatkan, dia lebih memberatkan, tidak menyalahkan dengan pendapat satu lagi. Cuma atas individu dia lebih memberatkan, tidak boleh mendomo organ dan sebagainya, lebih memberatkan. Tetapi tidak menyalahkan pendapat yang mengatakan boleh domo organ sebab atas apa? Atas dasar semua untuk Allah bagi pinjam saja. Allah bagi pinjam. Bila-bila dia boleh tarik balik. Apabila bagi pinjaman, pihak kita tak boleh kita pandang-pandang nak pergi ke orang pula. Tambah satu. Baik. Panjanglah kalau pulang bahas bahkan pemuasarah panjang perbicaraan dia dari segi wujud masing-masing. Faedahnya bangsa akhirat dan bangsa dunia. Satu untuk akhirat, satu untuk dunia. Boleh dua-dua. Kalau untuk dunia contoh, tengok bola. Allah, tengok bola sampai mati kat stadium. Sekejap kita tengok ya Allah, satu, hampir 200 orang. Allah, ya. Kalau kita cakap lebih-lebih sensitif, budak-budak ada terasa. Tapi tak eloklah. Allah tak boleh nak komen apa-apa lah. Sebab benda mana-mana lagi nanti ada keluarga dan sebagainya terasa. Cuma jadikan perhatian itu saja. Tolong kita kalau mati dalam keadaan hidup atas perjuangan agama Allah Ta'ala. Itu kehendak kita tapi kehendak Allah. Wa makar Allah. Dan bangsa dunia. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat memandang kepada langit. Mata-mata Allah buat ni salah satu tengok kat langit. Biasa tengok kat langit, tenung kat langit, tengok lu. Begitu tengok langit. Tu bukan langit, tu kapal terbang kita tengok. Nampak laju sangat tu. Semua tengok langit. Tengok langit. Apa kita nampak? Tuan-tuan tengok awan. Apa tuan-tuan nampak? Kita kadang-kadang tengok awan semua jadi suka budak-budak. Tengok. Semua buka asal. Semua asal lah. Cari lagi. Tu nampak semua muka orang gali hidung dan mata. Gitu je. Tak, duk cari macam teka-teki, duk cari gambar gitu je. Yang hakikatnya apabila kamu tengok langit, tujuan mata ni, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana. Ya Allah, kamu buat semua ni bukan sia-sia ya Allah. Subhanallah, maha suci kamu daripada buat apa-apa secara sia-sia. Maha suci kamu daripada segala sifat kelemahan, kekurangan, hebat ciptaan kamu. Bila kita tengok langit, kadang-kadang kita kagum comel. Kita tengok langit, kita kagum, ya Allah, luahnya langit kamu buat. Tanpa sekira-kira ada satu tiang menunggak dalam keadaan Allah. Kagum, memang kagum lah. Kalau tuan-tuan seperti tengok bintang-bintang waktu malam, cuba tengok. Kadang-kadang kita ya Allah, subhanallah, maha suci. Hebat sungguh-sungguh. Kita tengok ciptaan Allah, ingat pada dia. Itu kegunaan mata. Tengok apa-apa pun, ingat ya Allah, hebatnya ciptaan kamu. Jadi tengok guna mata itu salah satu tengok langit dan matahari. Nak tengok macam mana Ustaz matahari silau. Bukan suruh tenung, tengok. Bukan suruh tenung, tengok. Tapi saja dahulu saya suka tenung matahari. Saya suka tenung. Pasal saya daripada sekolah rendah, sekolah menengah, usia apa saya tenung. Tak semata tenung. Saya suka tenung. Tak kira pukul 10, pukul 12, pukul 1, pukul 3 saya tenung. Tenung sampai satu tahap kalau tengok betul-betul kita akan nampak betul-betul bulat yang menyala-nyala. Kalau kita tenung, cuba tenung. Mula silau, nama mata kita makin tajam, nampak. Dan kita akan nampak macam lingkaran api kat lilir. Macam tu tengok.
Sebab dia api ya, dia api, matahari ini dah panas dia tu, kenapa? Seolah-olah ada lumayan api macam tu. Dengan memo, tak asap mata. Tapi sekali asap Tuhan. Tapi asap bukan sebab matahari, sebab matahari. Tengok matahari tak asap, tengok ni asap ni. Tengok tak berhenti. Dia apa-apa bila tengok kita guna mata tu terlalu lama. Nah, pada satu bulan dia letih pun kita tengok lagi. Asap kata. Orang kata matahari asap, alhamdulillah saya sampai umur 30 lebih, 40 tak asap mata. Tapi saya sedar mata saya mula kabur apabila saya sentiasa tengok bulan ini. Paksa tengok. Allah ruginya aku, ya Allah. Hilang satu nikmat yang besar. Mata-mata kerana benda ni. Kalau kata tak apa dengar kuliah, dengar terima, bukan dengar mata. Tengoklah kodak, jangan dengar terima. Sampai bosok mata-mata tu kita duduk baca posting dah, semua sekali kan. Allah, tulisan dalam ni pula cek-cek. Sayang. Tengok matahari, Allah hebat. Gelung dia, Masya Allah, tabarakallah. Dan bulan dan bintang, tengok. Apabila kamu tengok, insya Allah sampai satu tahap, Allah hebat, ya Allah. Comel ciptaan kamu, ya Allah, cantik, sempurna. Dan lainnya, supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah. Ni bukti ada Allah. Tengok berjuta bintang oleh kami. Berjuta bintang di angkasa ini. Bukti adanya Allah. Tak ada orang yang boleh buat. Tengok dengan matahari, tak ada orang boleh buat duduk kat situ je. Sama ada bumi mengelilingi matahari ataupun matahari mengelilingi bumi, Allah alam. Kita kata, tapi hakikatnya dia beredar di atas paksi dia. Siapa yang jaga dia? Kalau tidak ada yang menjaga, tak akan jadi macam ni. Cantiknya Allah, secantik-cantik awan macam ni, secantik-cantik langit yang berlampukan bintang macam ni. Kalau tidak ada yang cipta, mustahil. Sebagaimana kata ulama akidah, contohnya mudah je contoh. Tak mana orang pesa. Adakah pesa dia boleh jadi dengan sendiri? Mana boleh, mesti ada kilang dia, Ustaz. Tak kena jadi benda ni yang biasa je. Bukan kata hebat apa pun. Dia tak, mana boleh, mesti ada yang mencipta dia. Dan anak kunci ke ni, anak kunci ada sendiri tak? Tak. Buat untuk anak kunci jadi sendiri. Ada, mesti yang buat. Kalau benda sememeh ni pun kita tak boleh nak terima dia jadi dengan sendiri, macam mana dengan Allah yang sangat-sangat hebat? Pelik sungguh kamu kalau benda sememeh ni pun kamu kata ada yang mencipta. Tiba-tiba matahari yang sangat-sangat hebat, tidak ada Tuhan dia. Tak betul cara kamu berfikir. Kalau kamu masuk hutan, tiba-tiba ada satu banglo yang besar, boleh tak kamu menerima bahawasanya banglo tersebut dia ada dengan sendiri? Boleh siapa nak pikul simen, siapa nak tak batu tukang, mana tak ada orang, tiba-tiba ada satu banglo yang hebat, yang indah, yang cantik. Tanya ke Islam, saya kata mana boleh, mesti ada yang kuat. Dah kalau macam tu, macam mana dengan alam yang hebat ni? Maka atas dasar itu kata ulama, antara faedah mata kamu tengok alam ni, bila tengok keindahan, kehebatan, susunan dia dan sebab penjagaan dia, sebenarnya ada yang menjaga, ada yang cipta. Kat situlah sepatutnya hadir dalam diri kamu, sesungguhnya Allah itu wujud, Allah itu ada. Jadi di tauhid Islam ni cukup dengan Al-Quran macam tu je. Tapi orang yang bukan Islam dia tak baca Al-Quran. Kita baca Qul Huwallahu Ahad, dia tak nak dengar. Dia nak hujah-hujah mereka. Sebagaimana kata Habib. Habib ni bukan sahabat Nabi, Habib pembusti Rusia. Takut bunyi nama Subhanallah radhiyallahu ta'ala anhu. Takut dia macam kan. Habib dia kata apa? Dia kata orang bukan
bukan Islam, mereka tidak membaca Al-Quran. Dinori Al-Quran. Orang bukan Islam, mereka tidak membaca hadis kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang bukan Islam melihat kelakuan orang Islam, maka perelokkanlah kelakuan kamu. Kata Nabi, orang bukan Islam tak baca Quran, orang bukan Islam tak baca hadis, tetapi orang bukan Islam dia tengok orang Islam macam mana gaya orang Islam. Sebab tu mesti perelokkan gaya kita, kerana kita lah buta kepada Islam. Kalau kamu buat perangai tak elok, mulut tak jaga, kelakuan tak jaga, pakaian tak jaga, hakikatnya kamulah yang merosakkan Islam. Kamu yang mengatakan orang Islam, kamu hakikatnya musuh Islam. Menyebabkan orang bukan Islam pandang Islam lain daripada Islam yang sebenar, hasil daripada mereka melihat kelakuan dan batang tubuh Islam. Sebagaimana Allah yang Syekh Al-Qaradawi, dia pernah ceramah suatu ketika, dia sebut satu kisah mengenai seorang mereka yang memeluk Islam dan pergi menunaikan ibadah haji di Mekah. Allah yang Syekh Al-Qaradawi yang baru meninggal, satu ulama besar yang sangat memberi manfaat yang besar kepada Islam dan umatnya. Masya Allah, tabarakallah, suka saya gratis. Kalau ceramah dia 20 tahun lebih lepas, semasa saya di Universiti Al-Azhar, dia kata apa, seorang orang kafir, orang mereka ni dia masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, dia pergi ke Mekah. Di saat menunaikan ibadah haji, lalu dia apabila dia tengok keadaan Islam, dia mengeluarkan satu perkataan, kata Syekh Al-Qaradawi, kata dia diterjemahkan dalam bahasa Arab, Alhamdulillahilladzi arrafani bil Islam qabla an a'rafa al-muslim. Orang bukan Islam yang kafir yang masuk Islam tadi, bila dia tengok keadaan tingkah laku oleh Islam, mulut dia kata apa? Alhamdulillahilladzi arrafani bil Islam qabla an a'rafa al-muslimin. Terima kasih ya Allah kerana memperkenalkan aku kepada Islam terlebih dahulu, sebelum kamu perkenalkan aku kepada orang Islam. Sebab dia masuk Islam dari pembacaan, dia baca kisah-kisah Nabi, cara hidup Islam dan sebagainya, dia tertarik dan memeluk Islam. Dia terasa baik, aku kenal Islam dulu. Kalau aku kenal Islam dulu, kemungkinan aku tak masuk Islam. Sebab macam mana kalau kita tengok sebahagian besar hidup orang Islam tak ada beza dengan cara hidup orang kafir. Sebagai kecil dia tuan-tuan yang mari masjid, yang pakai elok, yang sebanyak berjemaah, sebagai kecil dia sedar kita. Sebagai besar ke mana? Waktu maghrib, kalau kita pergi Kuala Lumpur, mana ada orang Islam di tepi jalan, dapat apa kat dataran KLCC apa, duduk naik apa, basikal skuter, basikal elektrik kan. Dia naik basikal elektrik tu yang dia letak peri. Lelaki perempuan duduk atas basikal tu, duduk round KLCC. Allah, Masya Allah. Bak pakaian, kalau kita pergi kat mana-mana, tempat paling ramai orang berhimpun kat mana? Kalau kat pantai, tempat orang ramai berhimpun kat mana? Kat mall, kat dataran. Cuba tengok pakaian orang Islam, majoriti menempati ataupun sebaliknya. Kalau tengok di kalangan Islam, Masya Allah, tabarakallah. Dari segi kebersihan, orang bukan Islam sebahagian negara bukan Islam jauh lebih bersih daripada negara Islam. Dari segi menepati masa, orang bukan Islam sebahagian negara terutama Jepun jauh menepati masa berbanding orang Islam. Terus aku berlagak, wih pondok tu mah. Allah Akbar, Masya Allah, tabarakallah.
Itulah hakikatnya. Kalau susahnya nak bawa Islam ke tangan. Pak, memang Islam yang orang tak akan nampak, melainkan pada mata tubuh Islam yang menambah Islam. Berkata Islam di pemurah, dia tak nampak. Melainkan kalau Islam itu menunjukkan sifat pemurah dia. Kalau dia nampak macam ni, hormat Islam, hormat orang. Dia tak nampak. Mereka tengok kalau Islam itu saling hormat, menghormati, baru dia nampak. Tapi hakikat yang berlaku sebaliknya. Kalau waktu Mesinan, tak tahulah, saya pun tak tahu. Saya hidup Malaysia dan pernah pergi England hampir 1 tahun. Kemudian tinggal kat Mesir 7 tahun. Itulah tempatnya lama sikit. Malaysia paling lama. Walaupun muka atau suku Malaysia, tapi saya ke Malaysia. Jadi Malaysia tempat paling lama. Jadi tengok kampung Malaysia, Mesir negara Islam, Malaysia Islam, England negara kafir. Dari segi kebersihan, tak dapat lawan kebersihan negara England kafir. Jago kebersihan. Untuk kita tengok ya Allah. Sebab tu sebahagian ulama mengatakan kalaulah Islam itu terbit di Eropah. Kalau Islam mau Eropah terus Islam, maka Islam akan jadi betul-betul kuat. Sebab apa? Sebab kehidupan dia sebagai Islam memang mempraktikkan sebagaimana yang diajar oleh Islam. Allah SWT. Cuma satu, akidah dia tak masuk. Akidah. Bapak itu comel. Bapak kebersihan badan dia bersih. Masya Allah. Sehingga kan kalau yang bawa, saya tengok yang bawa anjing, dia jalan hari minggu bawa anjing. Apabila anjing dia nak berok, dia pun pergi tepi tong sampah, anjing dia pun berok kat situ. Bila anjing dia berok, dia sudah sahaja berok, dia keluar ke sapu tangan. Saya tengok keluar, ambil najis tu, letak dalam tong sampah. Ambil lagi anjing. Itu saya ingat kat poster Bahari Fok kawan kita ingat. Ada beberapa bandar yang kita pergi ke sana, bandar terpencil. Tapi sono bersih. Jalan dia tepi jalan dia bersih. Pokok-pokok tering itu elok tak elok yang tering, Masya Allah tabarakallah. Jalan pula tak tahulah 10 tulang ketok. Tapi saya naik kereta daripada Tengah England sampai ke Scotland. Saya bawa sendiri. Disiplin pemandu, alhamdulillah. Tak ada nak sumpah serana. Ini adolescent, orang ini macam ni. Kenapa pelan sangat duduk kiri? Itu kalau di Kuala Lumpur. Sana tak ada nak mobil macam tu. Kadang-kadang saya tidur saya England, kita agak lampu bila orang depan perlahan. 3-4 kali yang lampu tekan mau saja. Tak bergerak macam ni cara orang Malaysia. Dia punya hati tu gentar. Kat sana tak, dia nampak saya kita dalam besar. Itu beri lalu. Orang yang berjalan kaki akan dihormati oleh orang yang bermotosikal. Orang yang bermotosikal akan dihormati oleh orang yang berkereta. Itu kehidupan. Saya tengok satu hari saya lalu kat jalan, orang naik kuda. Dia bersedia dengan kuda kat tepi jalan. Jalan kampung rumah kita suka jalan mana, jalan masuk. Tapi jalan tu tetap kita kata kosong kan. Jadi kalau naik kuda, saya perhati jadi. Lalu kereta, maju kereta terus. Apabila dia nampak orang naik kuda tu, dia perlahan. Dia break pelan, dia potong pelan. Sampai lepas baru dia pucuk balik. Masya Allah, dia hormat, takut terkejut, jatuh dan sebagainya. Tepat orang lain tak jalan bersama disiplin, tak cerita disiplin. Sebab tu sebahagian orang tu tegas sangat kalau Islam ni kenapa lah. Kalau kita nak orang tu menghormati
Islam. Kalau kita nak orang itu tertarik dengan Islam, kita dah buta kepada Islam. Tiba-tiba kita tak tunjuk yang terbaik, kita tak cuba jadi duta Islam. Hakikatnya kita orang Islam yang bermusuh dengan Islam itu sendiri. Itu hakikat. Tempat lintas jalan kaki, siapa berhenti sana tempat lintas, dia letak, dia buat garisan je. Cukup buat garisan kuning-kuning-kuning, letak signboard, gambar orang sedang berlakon dan lintas jalan. Cukup dah, tak perlu tergelak buat apa semua. Itu biasanya kalau jalan yang tak sibuk, kalau bandar tu dia perlu juga ada lampu jalan. Kalau tak sibuk, cukup macam tu. Jalan yang tak sibuk maksudnya kalau dia pergi orang lalu, orang jalan kaki lalu tu tak jam kereta. Itu dia tak sibuk. Orang nak lalu tak payah tengok kiri kanan je. Kalau ikutkan sampai jadi ke satu jalan terus. Sebab yang perlu perhatikan kat laluan tersebut bukan orang yang jalan kaki. Kerana itu hak dia yang terlebih diutamakan. Manakala yang berkenderaan yang perlu memberi perhatian. Sebab ini tempat orang yang melintas bagi jalan kaki. Otomatis perlahan dia tengok ada orang kat tepi, otomatis berhenti. Tapi Malaysia jangan tu. Oh ni tempat jalan kaki ni, ustaz kata tak payah tengok. Bukan di Malaysia, di England. Di Malaysia kalau tak tengok, luar sana boleh tepuk batu desa. Malam tu janganlah pergi jalan bawah tanding. Tempat kita tak boleh, Masya Allah. Jauh. Allah Akbar. Dan atas keesaannya dan atas kuasanya. Jadi kamu tengok langit, nombor satu ada Allah, nombor dua atas keesaan ni tanda Allah itu tunggal. Allah itu satunya, esanya dia. Tengok bulan, tengok bintang, matahari, tengok hari yang berlalu, Allah satu. Kalau Allah dua, tak akan jadi sebagaimana elok peredarannya sebagaimana yang kita lalu. Kalau Allah sekejap, kata ulama, mudah berucap dengan orang bukan Islam yang mengatakan Allah sampai tiga dan sebagainya. Kalau Allah tiga semua. Kalau Tuhan sampai tiga, Tuhan semua berkuasa. Apabila berkuasa, kadang-kadang apabila tiga ni dia tak akan bersependapat seolah-olah. Tak nak kat sini matahari naik sebelah layar Pak. Kalau dua, tiga Tuhan. Jadi yang menguatkan lagi Allah itu esa apabila kita tengok dengan peredaran alam semesta dan atas kuasanya, dan juga kita tengok, bila kita tengok kita menampak, ya Allah, kamu memang hebat, kamu memang maha kuasa. Tuan-tuan apa pun, Allah, saya cakap semalam dengan kamu sekalian, kita ni kadang-kadang bila susah lupa Allah. Lupa Allah. Allah uji sedikit je lupa Allah. Kawan saya dia buka kedai permata kat Engkau Mo. Depan pintu masuk Engkau Mo Tali Jaya. Jadi dia kata ada satu kedai bukan kampung Haji, orang api dan yang sentiasa buat benda tak elok. Saya memang buat sehingga kan customer dia yang bukan Islam sendiri pun boleh tahu. Dia kata kalau orang, saya tak sebut bangsa lah, tak usah cerita lah. Dia kata kalau kami sebenarnya, bangsa kami ni sangat kuat guna sihir dalam perdagangan. Kita ingat orang Melayu dia, tahu orang lain lebih kuat lagi guna sihir. Orang kafir, dia guna pelaris dan sebagainya, tutup kedawangan dan sebagainya, tutup pandangan. Jadi cuma nak cakap dengan dia tu lah pada-pada tu, macam mana orang ni buat dia tak nampak. Buat macam mana? Apabila kita kata nak buat macam mana, semasa tu lah putus hubungan kita dengan Allah. Cepat sangat nak putus dengan Allah. Sepatutnya pergi baca ni, ya Allah, aku minta kamu tolong aku jalan keluar terkait. Sepatutnya tak butuh. Fikir orang Islam ni tak ada istilah mati akal, butuh tak ada. Apabila balik pada Allah, yakin Allah Maha Kuasa, yakin Allah Maha Hebat, yakin Allah buat segala
tiba-tiba kita jadi buntung, kita jadi tak tahu nak ke mana. Sebab satu, sedar atau tidak, kita dah putus hubungan dengan Allah yang tak sepatutnya berlaku pada kita sebagai orang yang mengaku Islam, beriman pada Allah. Bila sebut Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah boleh buat apa-apa, Allah boleh buat apa-apa. Sebagaimana tentera badan, Islam badan dengan 1001 kelemahan dan kekurangan tenteranya, tetap Allah beri kemenangan sebab Allah Maha Kuasa. Kami yakin. Tapi bila berlaku sikit, penyimpan dah. Tak tahu dah nak buat macam mana, tak tahu dah. Hidup dah betul. Jadi jadi macam tu. Sebab putus hubungan jadi bila putus tu, cepat-cepat hubungan dengan Allah. Salah aku berputus asa dengan rahmat dan pertolongan kamu sahaja. Kadang-kadang Allah buat ke Allah nak uji kita. Beri sama-sama lupa juga. Jadi ada kalanya Allah uji. Saya rasa Allah uji sampai baru 2-3 bulan lepas. Sampai simpanan, duit simpanan tinggal dalam bank saya 200 lebih. Itu je lebih. 200-300 lebih. Itu je. Tak ada lah. Anak dah sama neratuk. Tak bayar. Atau kita kata, anak sekolah satu hal. Lepas banyak dah tanggungan kita dan perlu buat ibu 1 bulan. Sudah macam mana. Sebelum ni kita lemah lebih sikit. Bila semakin kurang sikit lemah. Jadi RM5. Kurang sangat ni. 3 sikit tak cukup ni, gaji dapat lagi. Sudah benda tanggungan banyak ni. Allah Akbar. Allah uji. Jadi butuh hutang banyak. Orang tu minta, orang ni minta. Benda tu nak bayar. Allah. Kemudian jadi RM1. Daripada RM5 jadi RM1. Kerana daripada RM1 negara kita banyak dari RM1. 2-3 hari RM1. Turun mana yang tadi 2-3 hari RM1. Tapi ya Allah, kadang-kadang rasa berbila modal. Tak ada pun gandaan. Kita kata Rahman fakta misyai tawa yang lefu. Allah kata apa-apa yang kamu beri Allah ganti balik. Tak ada ganti. Sebenarnya dah lalu benda macam ni. Di kawan saya pun cakap, Ustaz, kadang-kadang kita beri tak ada ganti. Sampai satu masa apabila Allah beri ganti, memang lebih daripada apa yang kita beri. Allah tangguh sekejap ada uji. Allah ganti lebih lagi, kita yakin. Tak sah bila Allah ganti, tuan-tuan. Sekejap. Sabari. Saya tak cerita, ada berapa jumlah. Sabari. Masya Allah, tabarakallah. Allah tak dapat banyak minus. Banyak. Boleh tutup hutang, sekadar boleh tutup hutang. Adalah benda yang kita silap lakukan buat kosmos sekali. Jadi dia dekat hutang, boleh tutup. Ya Allah, ni tak boleh tahu apa. Kalau tutup gantung dengan dia. Buat ikut cara dia, banyak istighfar. Lazimkan berselawat selain daripada sedekah, selain daripada kita jaga benda lain, usaha pun ada. Bila Allah beri macam ni apa-apanya. Sebab tu kalau kita nak harapkan pertolongan makhluk, sampai dalam hati saya dia teringat, malunya aku nak minta nak hutang. Saya nak hutang dengan abang saya. Sebab aku nak minta RM5,000 tapi malu nak minta. Tahu bapa saya akan beri. Tanpa minggu depan kalau tak ada duit lagi, aku pun dah telefon minta dia orang. Nak sampai 2-3 hari, sampai lagi dia malu tak kuat tahan lagi. Allah Izzah, tak ada fikir Allah. Sila aku apabila aku sangat fokus pada bantuan makhluk, tidak betul-betul yakin dengan bantuan daripada kamu. Sedangkan kalau Allah beri lebih daripada apa yang makhluk boleh. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Tengok hari, tengok bulan, tengok matahari, tengok bintang. Mudah-mudahan kita nampak satunya Allah ada, duanya Allah hanya satu, tiganya Allah sangat hebat dan sangat berkuasa. Mudah-mudahan wallahu a'lam.
rahmatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah yang Maha Kuasa atas tiap sesuatu. Kami memohon kepada-Mu ya Allah umur yang panjang dalam keadaan sehat dan taat kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada-Mu rezeki yang halal, luaskan berkah ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada-Mu kurniakanlah pasangan dan anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami ilmu yang banyak dan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi